Apa itu asimilasi? Asimilasi berlaku apabila satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Van der Zanten, seorang ahli sosiologi, menyatakan asimilasi ialah proses di mana kelompok yang berfikir, berperasaan dan bertindak secara berlainan menjadi satu kesatuan sosial yang sama. Proses asimilasi ini berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik yang berbeza budaya bagi suatu tempoh masa yang lama. Di Malaysia, tanah air kita, dapat kita lihat berbagai kaum yang berlainan identiti. Oleh itu, sudah tentu proses asimilasi juga berlaku di negara kita. Maka, jom kita telusuri apa itu asimilasi dan contoh-contoh proses asimilasi yang berlaku di Malaysia. Bagi faktor asimilasi terbahagi kepada dua bahagian, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghalang. Antara faktor yang mendorong kepada asimilasi berlaku di negara kita ialah: yang pertama, kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan seterusnya menerima etnik lain. Yang kedua, kelompok majoriti adalah terlalu besar untuk dibandingkan dengan kelompok minoriti. Dan yang ketiga, yaitu faktor pendorong yang terakhir, yaitu terdapat persamaan antara etnik yang memudahkan etnik minoriti untuk menerima etnik majoriti lain. Manakala bagi faktor penghalang, ia berlaku kerana atas sebab 3 perkara. Yang pertama, yaitu kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. Yang kedua, wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. Dan yang ketiga, penguasaan dalam sesuatu bidang yang khususnya oleh para etnik minoriti. Asimilasi dapat memberi kesan dalam pelbagai aspek. Antara aspek yang terkesan ialah pakaian, makanan, kesenian, seni bina, perkawinan, bahasa dan agama, serta lain-lain lagi. Antara contoh asimilasi budaya di Malaysia adalah seperti penggunaan perkataan tapau. Perkataan ini berasal daripada bahasa Mandarin yang membawa maksud bungkus atau makanan untuk dibawa pulang. Contoh kedua adalah dalam aspek pakaian. Antara pakaian tradisional India di Malaysia ialah sari, dhoti dan kurta. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, hanya masyarakat India sahaja yang memakai pakaian ini. Namun pada masa kini, pakaian ini juga dikenakan oleh etnik dan budaya lain di negara kita. Contoh ketiga pula adalah dalam aspek makanan. Nasi lemak merupakan sajian popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Nasi lemak merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Melayu. Meskipun begitu, nasi lemak kini boleh didapati di kedai makanan masyarakat Melayu, Cina, India dan hampir kebanyakan etnik yang lain yang telah membuat dan menjual nasi lemak. Akhir sekali, kesan asimilasi yang positif ini akan menyebabkan titik pertemuan antara kaum di Malaysia akan semakin meluas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Justinisha Irmina binti Jasmi. Saya daripada grup 4 dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang kaum Melayu. Kaum Melayu ditafsirkan sebagai penduduk asal tanah Melayu di mana sehingga tahun 1975 mereka mencatatkan jumlah penduduk seramai 2,427,834 orang bersamaan dengan 49.8% daripada jumlah penduduk asal tanah Melayu. Terdapat beberapa budaya yang diamalkan oleh orang Melayu, antaranya ialah daripada aspek perkawinan. Orang Melayu mengamalkan budaya meminang di mana gadis yang bakal dikawini dihantar rombongan perminangan. Seterusnya dilanjutkan dengan proses pertunangan di mana ia merupakan proses mengenali pasangan masing-masing dan dilanjutkan dengan akad nikah, akhirnya mereka akan berkahwin.
Kaum Melayu juga menyambut beberapa perayaan tertentu, antaranya ialah Hari Raya Aidilfitri. Di Malaysia, sambutan Hari Raya ini disebut sebagai Hari Raya Puasa kerana ianya disambut selepas menunaikan puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Dia disambut secara meriah setiap tahun, di mana kaum Melayu akan membuat persiapan tertentu. Antara tradisi yang diamalkan ialah menyediakan pakaian baru, menghias rumah dan membuat berbagai-bagai jenis kuih tradisi untuk dihidangkan kepada tetamu yang akan berkunjung ke rumah. Seterusnya, Hari Raya Aidil Adha, di mana ia merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia dan merupakan antara perayaan yang terbesar selain Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidil Adha merupakan hari yang sangat istimewa kerana ianya juga merupakan hari tasyrik di mana ibadat korban dijalankan. Ibadat korban ini hanya boleh dijalankan selama 4 hari sahaja, mula daripada selepas khatib menyampaikan khutbah Aidil Adha sehingga tenggelamnya matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Dari segi bahasa, korban bermaksud dekat, manakala dari segi istilah ia bermaksud menjalankan perintah agama atau taat kepada perintah Allah kerana ingin mendekatkan diri kepadanya dan ingin mendapatkan keridhaannya. Demikian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Jen April Teo dan saya telah memilih kaum Cina. Kaum Cina merupakan kumpulan etnik yang kedua besar di Malaysia, yaitu selepas kaum Melayu, di mana masyarakat Cina juga terdiri daripada beberapa jenis suku dialek, yaitu antaranya ialah Hokkien, Hakka dan Cantonese. Terdapat pelbagai perayaan yang disambut oleh masyarakat Cina di Malaysia. Antaranya yang amat dikenali oleh masyarakat Malaysia ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang disambut oleh masyarakat Cina untuk merayakan Tahun Baru dengan berdasarkan kalender Cina. Perayaan ini juga masih mengekalkan tradisi turun-temurun mereka di mana semua ahli keluarga akan merayakan perayaan ini bersama-sama sama ada keluarga tersebut dari jauh ataupun dekat. Hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim mereka sesama keluarga serta masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Antara makanan yang sering dihidangkan semasa perayaan Tahun Baru Cina ialah pisang. Pisang merupakan hidangan tradisi yang terdiri daripada pelbagai jenis bahan yang mempunyai maksud tersendiri. Masyarakat Cina juga mempunyai kepercayaan bahawa sesiapa yang memakan pisang akan diberkati dengan kesejahteraan hidup serta dipanjangkan umur. Antara tradisi yang masih dikekalkan semasa perayaan Tahun Baru Cina hingga zaman sekarang ialah pemberian angpau. Semasa perayaan Tahun Baru Cina, pasangan yang telah berkahwin akan mengedarkan angpau kepada kanak-kanak, remaja serta orang dewasa yang belum berkahwin. Nama saya Zizi Nazwa binti Yusri. Saya akan menjelaskan tentang adat dan budaya masyarakat India di Malaysia. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan adat dan kebudayaan mereka sehingga hari ini. Terdapat adat pakaian tradisional India, yaitu dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Kebanyakan pakaian dhoti hanya digunakan di hari perkahwinan sahaja. Manakala sari merupakan pakaian untuk kaum wanita dan adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Seterusnya, saya akan menjelaskan perayaan masyarakat India di Malaysia. Terdapat 3 perayaan masyarakat India di Malaysia, yaitu Deepavali, Thaipusam, dan Pongal. Bagi perayaan Deepavali, penganut Hindu akan mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Penganut Hindu juga akan mengunjungi kuil pada perayaan Deepavali. Bagi perayaan Thaipusam, perayaan ini diraihkan untuk menghapus dosa-dosa yang ada di muka bumi. Penganut Hindu juga akan melakukan dasar, iaitu memohon hajat kepada Dewa Murugan. Bagi perayaan Pongal, perayaan ini dilakukan secara beramai-ramai dengan memasak menggunakan periuk daripada tanah liat yang bertujuan tanda masa mereka menuai hasil tanaman. Ianya juga membawa mesej muhibah dan persaudaraan kepada kaum mereka.
Seterusnya, kepercayaan kaum India terhadap kematian. Bagi masyarakat India, mereka mempercayai konsep kelahiran semula selepas kematian. Sarjana India menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad. Dalam masyarakat India juga, mayat akan dibakar dan juga dikebumikan. Salam sejahtera kepada Dr. Khair dan juga rekan-rekan sekalian. Nama saya Ishika Onel binti Paumin. Hari ini saya akan memperkenalkan kaum Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun juga dikenali sebagai bangsa memasok Kadazan Dusun dan merupakan kumpulan kaum bumi putra asli yang terbesar di Sabah. Kaum ini mempunyai hak istimewa tersendiri daripada segi hak tanah, hak sungai dan juga penjagaan adat resam mereka, dan mereka mempunyai pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional dan juga menggunakan pelbagai bahasa dan dialek masing-masing. Seterusnya, kaum Kadazan Dusun mempunyai pesta tradisi seperti pesta keamatan yang merupakan satu perayaan besar di Sabah, dan pesta ini adalah untuk merayakan tuayan yang baik. Pesta keamatan disambut sepanjang bulan Mei, walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei sahaja. Kini perayaan keamatan ataupun tadau keamatan masih dirayakan mengikut amalan tradisi tahunan, tetapi perayaan ini sudah tidak lagi dibuat untuk memenuhi tuntutan adat dan juga tradisi spiritual nenek moyang, tetapi lebih kepada generasi muda untuk mengekalkan tradisi menyambut tadau keamatan ini. Dan hari ini, walaupun dikekangi dengan pematuhan SOP dan penjarakan sosial, pesta keamatan tetap dijalankan walaupun hanya sekadar atas talian sahaja. Antara pertandingan besar yang dipertandingkan dalam tadau keamatan adalah seperti untuk nadau, yaitu pertandingan Ratu Cantik, Sugandoi, pertandingan nyanyian, dan juga pertandingan tarian Sumazau. Pertandingan ini semua dilakukan secara atas talian. Terima kasih. Kaum Iban merupakan salah satu kaum yang terdapat di Malaysia. Masyarakat Iban berasal daripada Sarawak dan juga merupakan suku kaum terbesar di Sarawak. Kaum Iban mempunyai adat resam yang unik dan mereka masih memegang adat tersebut sehingga ke hari ini. Saya akan berkongsi mengenai adat resam mereka dalam menguruskan kandungan dan kelahiran. Bagi bakal ibu dan bapa, mereka dilarang untuk menggali parit, membenamkan pokok pisang, dan membunuh binatang. Adat ini perlu dipatuhi untuk memastikan kesempurnaan fisikal bayi yang akan lahir serta menghalang kuasa-kuasa gaib daripada menghampiri bayi. Pas bayi lahir, bayi tersebut akan dibedung menggunakan puak kumbu yang bermaksud kain yang telah ditenun dengan cantik. Si ibu yang baru bersalin akan mengamalkan amalan berdiang yang bermaksud si ibu perlu dekat dengan unggun api. Kayu yang digunakan untuk menghidupkan unggun api perlulah daripada kayu malam dan langsat untuk menyembuhkan penyakit ibu selepas bersalin. Amalan ini perlu diteruskan selama 40 hari. Akhir sekali, kaum Iban juga mempunyai amalan mencaca badan ataupun bertatu. Tatu yang penuh di bahu diamalkan oleh kaum Iban lelaki sahaja, yang mana menunjukkan mereka mempunyai tanggung jawab yang besar. Manakala lelaki yang tidak mempunyai tatu di bahu dianggap sebagai telanjai, yang mana bermaksud rumah yang tidak mempunyai atap. Sekian, terima kasih. Baiklah, maka itulah proses asimilasi. Satu proses di mana masyarakat yang berlainan identiti menjadi satu bangsa yang sama. Oleh itu, amatlah penting proses asimilasi ini berlaku di Malaysia.
Sekiranya tidak, sudah tentu jurang perbezaan adalah sangat besar dan usaha untuk memelihara keamanan sejagat akan menjadi sukar. Di Malaysia, proses asimilasi telah berjaya membentuk satu bangsa Malaysia yang bersatu padu.